Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa hukum puasa orang yang berbuka atas sangkaan telah masuk waktu maghrib, tetapi ternyata maghrib belum masuk lagi? Ini perkara yang kebelakangan ni kita nampak dia semakin menjadi-jadi. Dia katakan tahun ni pun berlaku juga. Wallahu alam. Saya dengar orang kata saja, tak sempat nak buat saya makan, tetapi berlaku beberapa kali. Ada tempat-tempat tertentu dilaungkan azan sebelum waktu maghrib. Barangkali kesilapan itu benar-benar kesilapan, disebabkan hari ini kita tengok rata-rata masjid dia guna TV. Dia guna takwim TV ni. TV ni kadang-kadang dia apa kita nak sebut, dia tak, kadang-kadang dia tersilap, dia jam sikit, dia lari sampai masjid saya tu lari sampai setengah jam. Lari sampai setengah jam kita boleh perasan. Tapi ada ketika dia lari seminit dua. Itu yang masalah. Bila dia lari seminit dua itu masalah. Kadang-kadang bila ni dia tak perasan, dia ikut betul-betul azan pada skrin TV ni. Saya ingat lebih selamat kita tengok jam di handphone. Itu lebih selamat dan lebih tepat. Katakan, pertama sekali kita nak bagi tahu, kalau perkara ini dilakukan dengan sengaja, maka orang yang sengaja melakukan perkara ni, dia memikul dosa. Tapi kalau dia tersilap, ada jalan keluar dia. Jadi kita pada tengah hari ini saya ambil kesempatan untuk kongsi dengan tuan-tuan bagaimana hukum puasa orang yang berbuka puasa atas sangkaan telah masuk waktu maghrib. Bila dia berbuka, tengok-tengok ternyata maghrib belum masuk lagi. Azan yang dia dengar adalah azan yang disiarkan secara salah. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, persoalan ini menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa para ulama berbeza? Kerana para ulama berbeza di antara mana yang hendak didahulukan. Sama ada mengutamakan prinsip asas puasa, atau berdasarkan ada hadis yang secara zahir nampak seperti berbeza dengan kaedah asas puasa tersebut. Kita semua tahu prinsip asas puasa, iaitulah Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita makan dan minum bermula dari terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Itu prinsip asas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Kata Allah ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kamu semua sehingga terbit fajar. Waktu malam kita boleh makan, kita boleh minum. Berhenti makan tu apabila yatabayyana lakumul khaytul abyad, apabila jelas telah masuk fajar. Thumma atimus siyam, terbit fajar, mula puasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kemudian sempurnakan puasa ilal lail, sehingga malam hari. Inilah apabila tenggelam matahari. Ini prinsip asas. Ini perintah asas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam dalam bab berkaitan dengan puasa. Akan tetapi ada riwayat hadis yang nampak pada zahirnya seperti menyalahi prinsip ini. Pada zahirnya seperti menyalahi prinsip ini. Jadi ulama, apabila sebahagian ulama mereka pegang kepada prinsip asas ni, mereka akan takwilkan hadis. Mana-mana hadis yang pada zahirnya nampak seperti bertentangan dengan ayat Al-Quran ni, mereka akan buat andaian. Kerana mustahil hadis bersalahan dengan Al-Quran. Jadi sebahagian ulama memahami mesti ada sudut lain yang tidak nampak pada zahir tetapi boleh difahami. Lalu mereka ketepikan, mereka datangkan andaian pada hadis tersebut untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Manakala sebahagian ulama lain dia tak kata begitu. Dia kata zahir hadis menunjukkan boleh
Ayat Al-Quran itu berbicara dari sudut hukum asal. Tetapi kalau berlaku kesilapan, maka tak apa. Dia begitu. Oleh kerana itu, para ulama berbeza pandangan dalam masalah ini. Pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama yang dimaksudkan dengan pandangan majoriti ini, iaitulah pandangan ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Keempat-empat mazhab fiqh yang masyhur dalam kalangan umat Islam ini, kesemua mereka, keempat-empat mazhab itu sepakat, majoriti mereka sepakat mengatakan puasa orang yang berbuka secara tersilap, puasa mereka batal, mereka tidak berdosa kerana tersilap. Akan tetapi wajib ke atas mereka qada pada hari-hari yang lain. Itu pandangan majoriti. Manakala ada pandangan minoriti. Pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan, pandangan tadi saya dah sebut pandangan pertama yang majoriti, mewakili empat-empat mazhab. Pandangan yang kedua, dia kata puasa itu sah dan tak perlu diqada. Itu pandangan kedua. Puasa itu sah dan tak perlu diqada. Ni pandangan siapa? Pandangan kedua ni. Pandangan kedua ni antara yang menyebut pandangan ini iaitulah Al-Imam Mujahid bin Jabar. Al-Imam Mujahid bin Jabar di kalangan tabi'i. Maknanya generasi yang mengaji agama dengan sahabat Nabi. Tapi Mujahid bin Jabar ni pandangan dia tidak popular disebabkan zaman tu anak murid yang mengaji dengan dia ni tak menyebarkan pandangan dia seperti mana anak-anak murid yang mengaji dengan empat mazhab. Ulama yang mengaji dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka susun pandangan-pandangan imam mereka. Menyebabkan pandangan itu tersebar dan tersusun, lalu menjadi mudah diikuti oleh orang ramai. Tapi Imam Mujahid ni dia terlampau awal. Jadi anak murid dia tak salin, disebabkan anak murid dia tu pun kemas-kemas semuanya. Menyebabkan pandangan dia tidak tersusun. Tapi berdasarkan nukilan pandangan para ulama, kita dapat kenal pasti Imam Mujahid bin Jabar mengatakan puasa yang seperti itu sah dan tak perlu diqada. Mujahid ni tuan-tuan, selain dia ulama tabi'i, beliau juga merupakan seorang alim dalam ilmu tafsir dan dia dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia kata sah sesiapa yang berbuka puasa kerana tersilap. Dia tidak berseorangan. Selain daripada beliau, inilah juga merupakan pandangan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di kalangan tabi'i juga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Demikian juga, inilah juga pandangan Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, kawan baik dengan Imam Ahmad. Tapi dia sama juga, dia tak ada anak murid yang mempopularkan pandangan dia. Tak ada anak murid yang susun pandangan-pandangan dia. Berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dicakap apa orang tulis. Imam Ahmad dia ada kitab Masail yang ditulis oleh anak murid dia, ditulis oleh anak dia sendiri tulis. Kitab Masail. Kitab Masail itu orang tanya soalan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad jawab. Bincang-bincang dengan Imam Ahmad jawab, bagi pandangan. Pandangan-pandangan, jawapan-jawapan Imam Ahmad itu ditulis. Lalu orang tahu pandangan dia. Tapi Imam Ishaq ni orang tak buat benda tu kepada dia. Kenapa? Wallahu alam. Dia alim ke ustaz? Tak alim, dia alim, mujtahid, setaraf dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Tetapi anak murid tak kembangkan pandangannya, menyebabkan pandangan ini tidak tersusun. Tapi dia juga memberi pandangan orang yang berbuka puasa kerana tersilap menyangka maghrib telah masuk, puasa orang itu adalah sah. Selain daripada beliau, inilah juga pandangan anak murid Al-Imam Syafi'i, iaitulah Al-Muzani. Anak murid Al-Imam Syafi'i, iaitulah Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ni tuan-tuan, anak murid sungguh. Maksudnya mengaji dengan Imam Syafi'i. Hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, mengaji sungguh dengan Imam Syafi'i. Dan Al-Imam Al-Muzani ni walaupun dia anak murid Imam Syafi'i, tapi dia tak mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kerana dia tu pun dah mujtahid dah. Dia tu sendiri dah alim besar. Sebab tu pandangan dia, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kemudian dia tak ambil pandangan dia mewakili mazhab, kerana dia tak sama dengan imam dia. Ada pandangan dia yang berbeza dengan tok guru dia sendiri, iaitulah Al-Imam Al-Syafi'i. Jadi Al-Imam Al-Muzani, salah seorang anak murid Al-Imam Al-Syafi'i, berpandangan
puasa orang yang berbuka kerana menyangka maghrib telah masuk secara salah, maka puasa orang itu sah. Selain dari mereka ni, ada lagi seorang yang sempat saya semak pandangan dia, iaitulah Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullah. Allah Ta'ala merahmati mereka semua ni. Imam kita, ikutan kita. Selain ulama dalam 4 mazhab, imam-imam, ulama-ulama yang kita sebut nama sebentar tadi, Mujahid bin Jabar, Al-Hasan al-Basri, Al-Imam al-Muzani, Ibnu Khuzaimah, semua ni rahimahumullah. Semua ni Allah Ta'ala rahmati mereka. Semua ini ikutan kita, semua ini contoh dan teladan kepada kita untuk memahami agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni berpandangan sah puasa tersebut, tak perlu qada. Sah puasa tersebut tak perlu qada. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, antara ulama yang kemudian berbanding nama-nama yang kita sebut tadi ni. Nama-nama kita sebut tadi semua ulama-ulama awal. Ibn Taymiyah ni demi kemudian sikit, iaitulah dia dalam tahun 700 Hijriah lebih. Tadi ni tahun 100, tahun 200, tahun 300, tahun 400. Adapun Ibn Taymiyah dia mari tahun 700 Hijriah. Dia kemudian sikit. Ibn Taymiyah dia menyokong pandangan yang kedua yang mengatakan puasa tersebut sah. Apa alasan mereka? Pandangan yang kedua ni mereka mendatangkan alasan dalam bentuk qiyas. Sebagai contoh, seseorang bulan puasa dia makan secara terlupa. Katalah hari pertama Ramadan hari tu ni, kita balik rumah lapar sangat, tak teringat Ramadan, tapi kita puasa, dah bangun bersahur pada malam hari tu, tapi siang hari tu kita biasa makan, balik rumah biasa makan. Kebetulan balik rumah isteri kita dalam bilik ayak, sebagai contoh. Angkat tudung saji, ada makanan. Dia tak teringat makanan berserak tadi. Pasal pagi dia tak makan. Jadi balik tengah hari tu dia lapar. Satu macam lapar dia. Lalu dia pun pegang makanan, terus makan. Makan. Dengan gelojohnya dia makan. Disebabkan lapar. Tengah dia makan, isteri dia pun keluar dari bilik ayak. Isteri dia kata, abang tak puasa ke? Bila dia dengar isteri dia kata, abang tak puasa ke? Dan dia terkejut. Astagfirullah, bulan puasa. Terus dia buang, dia luahkan makanan yang masih ada dalam mulut dia. Tapi sebahagiannya dah masuk dalam perut dah. Katalah dia banyak dah dia makan. Kan dah terlupa. Bila isteri dia peringat, baru dia perasan hari tu hari puasa, lalu dia buang semua yang ada dalam mulut. Dan soalan dia, apa hukum puasa orang yang seperti itu? Maka hukum dia sah. Kenapa? Kerana dia tersilap makan. Dia terlupa yang sekarang tu bulan puasa. Walaupun dia dah makan kenyang dah, tapi lupa, tak ada orang nak peringat. Sah tak puasa dia? Sah. Nabi SAW sebut, siapa yang makan kerana terlupa pada siang Ramadan, siapa yang minum secara terlupa pada siang hari Ramadan, sesungguhnya dia telah diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa dia sah tak? Puasa dia sah. Kata ulama yang kedua, kalau orang terlupa, tersilap makan, puasa dia sah. Hak ni dia pun tersilap juga. Dia ingat matahari tenggelam dah. Rupanya tak tenggelam lagi. Sah tak puasa dia? Kata para ulama yang kedua, itulah alasan kami kata puasa orang yang seperti itu adalah sah. Kerana dia bukan sengaja membuka puasa sebelum tenggelam matahari. Dia sangka dah tenggelam matahari. Dia yakin tenggelam matahari. Rupa-rupanya keyakinan dia itu tersasar, tersilap. Maka puasa dia juga adalah sah. Itu pandangan pertama yang disebut oleh minoriti ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah datangkan dalil yang kedua. Datangkan bukti yang kedua bagi menguatkan pandangan orang yang berbuka puasa kerana tersilap, puasa dia sah. Apa dalil yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah? Iaitulah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Sebuah hadis daripada Hisham bin Urwah dan sebuah hadis daripada Hisham bin Urwah daripada Fatimah daripada Asma. Hisham bin Urwah daripada Fatimah. Hisham bin Urwah ni dia ambil hadis daripada Fatimah. Fatimah ni isteri dia. Fatimah ni isteri dia. Isteri dia ambil daripada Asma.
Asma ni siapa pula? Asma ni anak Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan bagi nampak dia punya kaitan tu. Hadis riwayat Hisham bin Urwah, dia ambil dari isteri dia nama Fatimah. Fatimah ni siapa dia? Fatimah ni anak ambil daripada Asma. Fatimah ni pula anak kepada ataupun cucu kepada Asma binti Abi Bakar. Baik. Hisham bin Urwah ni siapa dia? Hisham bin Urwah ni iaitulah Hisham bin Urwah bin Az-Zubair ibn Awwam. Suami kepada Asma. Yang isteri dia ambil hadis tu Asma. Jadi mereka ni sepupu sebenarnya. Mereka ni sepupu. Hisham ni anak kepada Urwah. Manakala Az-Zubair ni dia ada anak lain. Selain daripada anak, salah seorang anak dia bernama Urwah, dia juga ada anak bernama Walid, tak salah saya nama anak dia. Atau Al-Munzir. Al-Munzir, ya betul, Al-Munzir. Jadi mereka kahwin sama sepupu. Saya sebut di sini hadis ini daripada Hisham bin Urwah yang merupakan cucu kepada sahabat Nabi, iaitulah Zubair ibn Awwam, berkahwin dengan Asma, anak Abu Bakar. Jadi Zubair ini menantu Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi, Hisham ambil hadis ini daripada isteri dia bernama Fatimah. Mereka ni sepupu, mereka kahwin sama sepupu. Kemudian Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis daripada isteri dia sendiri bernama Fatimah binti Al-Munzir daripada Asma binti Abi Bakar. Jadi Hisham dengan isteri dia ni level cucu kepada Abu Bakar. Hisham bin Urwah ni dia riwayatkan Asma kata tok mereka lah, tok mereka bersama apa, tok lah, nenek mereka bersama, bagi tahu kata Zubair ibn Awwam suami dia lah, tok wan mereka. Tok wan mereka kata aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'at asy-syams. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berbuka puasa pada hari ghaim. Hari ghaim ni hari awan gelap, tak nampak matahari, nak hujan. Kami berbuka puasa ketika itu awan gelap tutup matahari. Jadi kami menyangka matahari dah tenggelam. Lalu kami pun berbuka. Thumma tala'atis syams. Tiba-tiba awan tu dia hilang. Dia berpecah, dia berselerak, hilang. Bila awan hilang, tala'atis syams, nampak balik matahari. Rupanya matahari tak tenggelam lagi. Kami dah berbuka puasa. Ni cakap siapa? Cakap Hisham. Siapa dia Hisham ni? Cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia sebut hadis ni kepada anak murid dia di zaman dia. Bila dia sebut hadis ni, dia kata tok wan dia habaq, mereka pernah berpuasa di zaman, berbuka puasa di zaman Nabi, matahari belum tenggelam lagi disebabkan cuaca gelap. Lalu orang ramai tanya kepada Hisham. Orang ramai bertanya kepada Hisham, fa umiru bil qada. Orang ramai tanya. Lalu masyarakat Islam pada zaman tu disuruh qada puasa ke? Orang tanya kepada Hisham. Lalu Hisham ni jawab, cucu kepada Abu Bakar ni. Dia jawab, la budda min qada. Mestilah kena qada. Dia kata begitu. La budda min qada, mesti kena qada. Ini timbul masalah. Ada riwayat bila orang tanya kepada Hisham, Hisham jawab, mestilah kena qada. Menyebabkan majoriti ulama kata, nampak Hisham suruh qada. Kerana apa? Kerana prinsip asas puasa mesti buka puasa apabila tenggelam matahari. Sekarang ni mereka tersilap buka puasa sebelum tenggelam matahari. Jadi hadis tu sama dengan ayat Quran. Itu pegangan majoriti ulama. Tapi masalah dia tuan-tuan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, masalah dia ada dari riwayat hadis yang lain. Dari Ma'mar. Ma'mar ni salah seorang yang anak murid Hisham yang ambil hadis daripada Hisham ni. Dari riwayat anak murid Hisham yang bernama Ma'mar, kata Ma'mar, sami'tu Hishaman yaqul. Aku sendiri pernah mendengar Hisham ni sendiri pernah kata, wallahu alam, barangkali dalam majlis yang lain. Nampak tuan-tuan? Hisham ni orang alim.
ambil hadis daripada nenek dia, ambil hadis daripada isteri dia yang merupakan cucu kepada sahabat. Dia tu sendiri cucu sahabat. Jadi tak mustahil dalam satu majlis orang tanya kepada dia, depa qada tak? Mestilah kena qada. Dalam majlis yang lain, ketika dia menyampaikan hadis yang sama, Ma'mar anak murid dia ni kata, aku sendiri dengar Hisham berkata, la adri aqadau am la. Aku tak tahu depa ni qada puasa ke tidak. Nampak tak? Pada waktu yang lain Hisham beritahu, aku tak, ketika orang tanya kepada dia, mereka ni disuruh qada ataupun tidak, dia kata aku tak tahu depa ni suruh depa qada ke tidak. Siapa dia depa tu? Sahabat yang berbuka puasa tersilap tu, apakah mereka qada ataupun tidak? Hisham kata aku tak tahu. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, riwayat ini penting, menunjukkan riwayat yang Hisham kata la budda min qada, mestilah kena qada. Kata Ibn Taymiyah, itu Hisham jawab dari sudut pandangan peribadi dia. Pandangan peribadi dia. Bukan dia menceritakan apa yang berlaku di zaman Nabi. Tetapi ketika orang tanya di kesempatan yang lain, orang tanya kepada dia, apakah sahabat Nabi itu berpuasa di ketika itu? Apakah Nabi suruh mereka qada? Dia kata la adri. Aku tak tahu apakah mereka qada ataupun tidak. Nampak tuan-tuan? Perbezaan pandangan dalam masalah yang sama, dalil yang sama, tetapi memahami dalil dalam cara yang berbeza. Apa pendirian kita dalam masalah ini? Apa pendirian kita dalam masalah ini? Wallahu ta'ala alam. Nasihat saya, isu ni pertama sekali kita kena tahu, isu khilaf, ulama berbeza pandangan. Maka apa pendirian kita? Saya secara peribadi, penyelesaian dia, kalau berlaku di mana-mana tempat, siapa yang qada, dia mengambil langkah berhati-hati. Siapa yang qada, dia tindakan dia itu terpuji dan dia telah mengambil langkah berhati-hati. Kerana perkara itu membabitkan tanggungjawab dia sebagai hamba dalam mematuhi perintah Allah. Dia ambil langkah berhati-hati. Tapi siapa yang tak qada, tak ada masalah dengan tindakan dia. Nampak tak? Jadi katalah berlaku, mudah-mudahan tak berlakulah. Tapi katalah berlaku, muazzin tersilap azan, awal seminit, kita tahu, orang lain tak perasan, kita seorang tahu. Maksud saya, waktu nak berbuka tu kita tak tahu. Katakan begini, Maghrib 7.30, hari tu entah macam mana jam silap ke apa semua, muazzin tu dia pergi azan 7.29. Kita tak tahu hari tu buka pukul berapa, tapi kita sangat jangka muazzin tu dah tentulah dia azan apabila telah masuk waktu. Tapi bila balik, baru kita dapat tahu, ya Allah, Maghrib sebenarnya 7.30. Tadi muazzin lah azan 7.29. Kerana muazzin sangka telah masuk waktu Maghrib. Perlu tak kita bisingkan isu ni dalam masyarakat? Tak perlu bising. Tak perlu bising. Tapi kata, saya nak qada Ustaz. Masya Allah, qada. Tindakan itu terpuji, bagus. Tapi kalau orang lain tak ada qada, aku tak qada dah, cukup dah puasa tu. Kerana aku mengaji, ada ustaz kata tak perlu qada. Salah tak tindakan dia? Tak salah. Semua mereka telah mematuhi perintah Allah dan Rasul berdasarkan penerangan, berdasarkan bimbingan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi tengah hari ini memberi manfaat kepada kita semua dalam kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.